Tuan Bungsi Surau Al-Jawahir dan juga timbalannya Ahli Jabatan Kuasa Surau, Tuan Haji dan juga Puan Hajah, bapa-bapa dan juga ibu-ibu, abang-abang dan juga kakak-kakak yang saya muliakan. Yang saya doakan mudah-mudahan semuanya dapat mulianya, dapat keberkatannya dan juga dapat maghfirahnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya batuk sikit, ya. Tapi saya dah cek lah, tak ada negatif. Batuk lah, ya. Batuknya tak tahu batuk apa kan. Tapi alhamdulillah lah, tak ada, bukan COVID lah. Kalau COVID dia nak jalan pun saya kan tak boleh kot. Tapi ini makan menambah-nambah pula. Tapi kalau sekarang orang kalau COVID pun selera makan ada kan. Jadi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita dapat kesihatan dan juga dapat rahmatnya daripada Allah Taala. Dan alhamdulillah hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan dalam kitab karangan Dr. Muhammad Faisal Asy'ari dan juga Syekh Dr. Hasanah Abdul Hafiz dalam kitabnya yang merujuk mengenali manusia dari perspektif Al-Quran, ya. Dan saya nak kongsikan perkataan nafsun, ya. Nafsun ini adalah perkataan bahasa Arab yang mana perkataan nafsun ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa makna pelbagai ataupun membawa makna yang berbeza, ya. Nafsun, perkataan nafsun ini disebut kadang-kadang membawa makna iaitu roh, ya. Nafsun ini membawa makna roh. Dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Imran ayat 185, Allah Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut, sadaqallahul azim. Setiap yang ada roh pasti akan merasai mati. Nafsun di sini membawa makna roh, ya. Maknanya siapa yang ada roh. Kalau tak ada roh maka tak mati. Maknanya batu mungkin tak ada roh, ya. Air mineral ni tak ada roh. Jadi yang ada roh ni dia akan mati. Sebab itu kalau batu tu dibiarkan aja dia gitu aje lah, tuan-tuan. Dia tak berubah, dia akan begitu. Tapi kalau pokok dia ada roh, mungkin akan mati. Batu pokok tu bila dia dah masa dia sehat, dia besar, ada warna hijau. Namun apabila dia dah saatnya nak mati, dia mungkin rosak, ya, rosak, kemudian patah ataupun kering dan kemudian daunnya pun tak ada. Itu maksud ada roh, ya. Termasuklah juga manusia, ya, manusia. Maknanya setiap ada roh. Jadi nafsun di sini membawa makna roh. Dan Allah Taala sebut perkataan kullu nafsin za'iqatul maut itu di dalam 3 surah. Satu surah Al-Imran ayat 85, satu surah Al-Anbiya ayat 35 dan satu surah Al-Ankabut ayat 57, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nafsun ini membawa makna nyawa, ya, nyawa. Dalam surah Al-Maidah ayat 45 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bil nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisasun, ya. Saya tak izin, tuan-tuan. Jadi kat sini disebut tentang apa nama Allah Taala menyebut perkataan wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Maksudnya kami telah tetapkan bahawa annan nafsa bin nafsi, iaitu siapa yang membunuh manusia maka harus dibunuh jiwa dia. Ni annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Ni surah Al-Maidah ayat 45. Mana surah ini menyatakan an-nafsa bin nafsi ini maknanya adalah nyawa, nyawa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan, nafsun membawa makna yakni jiwa, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 281 ada menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat
wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Kemudian setiap jiwa akan dibalas berdasarkan apa yang ia telah lakukan. Jadi maknanya perkataan surah Al-Baqarah ayat 281, nafsun di sini membawa makna jiwa, ya, jiwa. Maknanya kalau kita fahamkan, nanti di akhirat nanti kita akan diadili. Maknanya setiap yang ada jiwa. Jadi kalau tuan-tuan perasan, haiwan ini dia tak ada akal, ya, dia tak ada akal. Tapi dia ada hati nurani ataupun dia ada jiwa. Maka jiwanya itu, contohnya semasa di dunia, haiwan itu mungkin dia didera, atau mungkin dia dipukul, ataupun mungkin dia diseksa. Maka dekat sini nak menyatakan, kalau nanti di dunia ini dia diseksa oleh manusia ataupun didera, maka nanti di akhirat dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Ini maknanya. Maknanya jiwa ini merujuk kepada, senang cerita pun, roh pun dia, nyawa pun dia. Maknanya yang ada hati nurani pun ia jiwa. Surah Al-Baqarah ayat 281. Dan yang keempat, tuan-tuan, nafsun di sini membawa makna diri, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari ada menyebut, demi diri Muhammad dalam genggamannya, wallazi nafsun Muhammadin biyadihi lukhufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Demi diri Muhammad dalam genggamannya, wallazi nafsun Muhammadin biyadihi. Ini maknanya kat sini hadis ini menyebut perkataan wallazi, demi nafsu, iaitu diri. Jadi yang keempat, nafsun ini membawa makna diri, ya. Maknanya diri itu merujuk kepada jiwa ataupun tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyebut tentang lukhufu fami shaim, iaitu bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih mulia, lebih baik, indallahi, di sisi Allah, min rihil miskib, iaitu daripada bau kasturi yang berasal daripada hijang. Ini dia, ya. Makna yang keempat, tuan-tuan, iaitu nafsun membawa makna di diri. Okey, yang kelima, nafsun membawa makna manusia. Manusia. Kerana nafsu ni membawa makna manusia. Tapi kita jaranglah panggil. Itu siapa tu? Nafsu. Tak, kan? Jarang. Kita tak akan panggil orang tu nafsu. Biasa mana itu siapa? Orang, ya. Tapi perkataan nafsun juga adalah membawa makna manusia. Dalam surah Az-Zumar ayat 56, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Manusia berkata di akhirat kelak, alangkah ruginya aku sewaktu di atas dunia dahulu. Ini dia. An taqula nafsun, berkata manusia, ya hasrata, alangkah ruginya aku, ala ma faradtu, apa yang aku telah lakukan melampau di atas muka bumi, fi jambillah, yaitu tanggungjawab aku di sisi Allah, wa in kuntum laminal minas sakhirin, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, maknanya nafsu di sini membawa makna manusia, ya. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan yang saya muliakan, manusia juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna hati, ya. Hati, iaitu senang cerita merujuk kepada rahsia lah, ya. Nafsu ini juga membawa makna rahsia, ya. Surah Yusuf ayat 77, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa asarraha Yusuf fi nafsi
wa lam yubdiha lahum. Sadaqallahul azim. Nabi Yusuf menyimpan rahsia itu, fa'asarraha. Nabi Yusuf menyimpan rahsia itu, Yusufu fi nafsihi. Yusuf menyimpan rahsia itu di dalam hatinya. Maknanya nafsihi membawa makna rahsia, rahsia. Maknanya kisah Nabi Yusuf ini rahsia kerana Allah telah melantik Nabi Yusuf menjadi nabi ataupun rasul. Ya, dalam mimpinya dia bertanya, dia menjawab dengan apa nama Nabi Yakub alaihissalam, ya, dia kata aku lihat ahada asyara 11 kaukaban bintang, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud respect padaku. Ni dia. Mana kalau Nabi apa nama Yusuf itu Allah Taala berikan kelebihan menjadi rasul dengan bermimpi bintang, hebat. Jadi kalau tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa ada mimpi bintang, hebatlah, ya. Mimpi bulan, ya. Mimpi matahari, itu baguslah. Kalau mimpi-mimpi macam tu bagus. Dia kalau mimpi alam ni bagus. Ya, mimpi alam, mimpi banjir, bagus. Mimpi alam, mimpi pantai, bagus. Mimpi pokok, bagus. Mimpi bunga, bagus. Mimpi apa nama mandi-mandi dengan anak beranak, bagus. Ini mimpi. Kalau mimpi lemas lagi bagus. Rezeki melimpah ruah, kan? Mimpi lemas lagi bagus. Jadi maknanya siapa mimpi alam bagus. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mimpi jumpa matahari, ini bahaya ni. Jangan samakan, tapi jangan samakan diri dengan Nabi Yusuf. Simpan-simpan aja lah. Aku mimpi Nabi Yusuf, mimpi matahari lah. Simpan sendiri, cari sendiri. Jangan cerita-cerita dengan orang. Jadi kalau cerita-cerita dengan orang nanti bahaya, nanti sesat orang datang rumah kita nyembah kita pula, kan? Dia nyembah kita, dia minta air dengan kita, tak pasal-pasal. Kalau mimpi itu apa nama simpan sajalah dalam ni. Sebab Allah Taala pesan Nabi Yusuf pun simpan rahsia itu. Yang mana simpan rahsia. Maknanya kalau kita mimpi yang baik-baik ni simpan, simpan dalam hati kita. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Nafsun ini suatu perkara yang dalaman, ya. Itu yang ke-7, yang ke-6 dan yang ke-7, nafsun membawa makna darah, ya, darah. Kullu nafsin sa'ilatin la yatawaddau minha. Semua darah yang tidak mengalir tidak perlu wuduk padanya. Kalau serangga yang tidak ada darah mengalir, maknanya tidak perlu nak kita berwuduk lah. Jadi ulama ada menyebut apa sebab nafsun ini apa nama disebut dengan 5 makna tadi. Maknanya kelima-lima makna ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kalau kita tengok dalam kitab Lisanul Arab, ada satu kitab namanya kitab Lisanul Arab, iaitu kitab terjemahan atau kitab kamus orang Arab, karangan Syekh Syed Ibnul Manzur. Ibnul Manzur menyebut ianya membawa makna 6 tadi itu: roh, jiwa, diri, individu, hati, darah, dan juga membawa makna apa nama manusia, ya, dan juga maknanya membawa makna 7 makna. Ibnul Manzur menafsirkan semuanya itu apa nama tuan-tuan disebut oleh Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab, dan ulama membahaskan apa sebab semuanya itu sesuatu yang tidak dinampakkan, kan? Ada orang nampak hati, tak nampak hati, tak nampak. Pasal yang hati yang kita keluarkan daripada tubuh badan ayam itu hati lain. Tapi hati yang tersirat menyimpan rahsia itu suatu perkara yang lain. Begitu juga dengan nyawa, tak nampak. Roh tak nampak, diri tak nampak,
Individu tak nampak, jiwa tak nampak. Darah suatu masuk yang dalam saluran darah. Jadi nafsun ini ulama sebut kenapa merujuk kepada aspek dalaman manusia, iaitu berupa nyawa, diri, hati, darah dan sebagainya, kerana ia adalah merujuk kepada aspek dalaman, kerana ia adalah suatu perkara yang hanya nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah saja yang berhak untuk membersihkan dan juga meningkatkan martabat manusia ke tahap yang tinggi. Jadi kesimpulannya, nafsun itu merujuk kepada banyak tafsiran dalaman, darah, hati, diri, nyawa, roh. Apa tujuannya? Kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berhak untuk menyucikan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berhak meninggikan martabat kita. Itu jawapan dia. Jadi tak ada siapa pun yang boleh meninggikan martabat manusia. Walaupun manusia keluarkan banyak modal untuk mendapat kasih sayang manusia, belum tentu dia dapat martabat dan tinggi di hati Allah Ta'ala. Walaupun manusia banyak menggunakan usahanya demi untuk meraih sokongan manusia, tapi belum tentu tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin di pandangan manusia dia disukai sebab dia suka bagi duit, ataupun sebab dia mungkin suka bantu orang, tapi di hadapan Allah Ta'ala tak ada nilaian langsung. Mungkin kerana dia bantu orang nak dapatkan manfaat lain, bukan nak dapatkan keikhlasan. Jadi diri manusia ni, roh kita ni tuan-tuan, yang duduk dalam bekas tubuh kita ni, yang membusuk, yang sakit, yang kadang-kadang demam, kadang-kadang batuk, kadang-kadang sakit lutut, kadang sehat, kadang tak, kadang sehat, kadang tak, ini itu yang meninggikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi martabat kita ni yang membesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ibu Jadi kat sini darjat kita yang membersihkan dan juga meninggikan tidak lebih daripada Allah Taala, dan perkara ini banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang merujuk kepada perkataan tanggungjawab manusia sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohlah, ya. Dalam Al-Quran Allah telah menyebut kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap manusia bergantung dengan amalan yang ia lakukan. Surah Al-Muddassir ayat 38. Ini dia tuan-tuan. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Semua manusia bergantung pada amalan yang dilakukan. Ini dia. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membiarkan taklifan kepada manusia melainkan berdasarkan kepada kemampuannya. Walaupun dia tinggi, dia boleh berjalan, tapi mungkin dia seorang yang tak kuat. Jadi dia tak perlulah buat kerja macam orang kuat. Walaupun dia sehat, dia bertenaga, tapi tak ada duit nak pergi haji, maka tak perlulah pergi haji. Tak ada duit, dia sehat. Maknanya kita tak boleh melihat tubuh orang tu berdasarkan kepada kemampuannya, tapi kemampuan itu adalah berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Walaupun dia dia mungkin dinilaikan sebagai dewasa, tapi rupanya belum layak. Badan dia sehat, rupanya belum dewasa. Jadi kita ini yang nilai adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu yang dimaksudkan oleh dalaman kita ni. Jadi dalaman kita ni bukan pada manusia, tapi pada Allah Ta'ala, ya. Sebab tu ada syair Arab menyebut innal kalama lafi fuadin wa innama ja'ala lisana lafi fuadi dalila. Sesungguhnya percakapan manusia bermula daripada hati, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan lisan di dalam hati sebagai bukti. Ni, ya, maknanya apa yang disebut oleh mulut adalah datang daripada hati, ya. Dan menerusi lidah itulah sebenarnya akan menggambarkan
apa yang terdapat dalam hati. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang saya muliakan, percakapan kita ini datang daripada hati, dan juga lisan yang kita cakap ni, perkataan yang saya sebut ni adalah datang daripada hati saya yang sebenar. Kalau saya cakap kotor, maka hati saya kotor. Kalau saya suka cela orang, maka hati saya tak baik. Walaupun saya cakap dengan orang, alah aku ni cakap je kasar tapi hati aku baik, tetap tak juga. Sebab apa? Sebab mulut yang baik, hati yang baik akan melahirkan lafaz yang baik. Itu maksudnya. Ini perumpamaan hati dan mulut lah, ya. Okey, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan. Tadi kita menyambung seterusnya perbincangan kita berkenaan tentang nafsun ataupun jiwa, ya, jiwa. Jadi ada beberapa bahagian daripada jiwa ini. Jadi kalau kita tengok, ada beberapa bahagian, antaranya ada jiwa yang tenang. Saya ulang balik lah ibu, mungkin ibu-ibu dah baca selalu, bapak-bapak pun dah tahu selalu. Maknanya ada jiwa yang tenang, ya. Jiwa yang tenang ni kita tahu dengan kataan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan sayang yang disayangi. Ini dia. Maknanya ada dua pandangan tentang jiwa yang tenang ini. Satu pandangan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir menyebut tentang apa, tuan-tuan? Yaitu jiwa yang tenang ini adalah pertama sekali beriman, kedua redha, yang ketiga yakin. Ini jiwa yang tenang. Ya, maknanya kalau kita nak dapatkan jiwa yang tenang ni, pertama beriman, kedua redha, mesti redha, yang ketiga yakin. Contoh macam kelebihan sembahyang subuh berjemaah, ni kena yakin banyak. Banyak yang kadang-kadang ambil mudah, termasuklah saya, kadang mudah kan, mudah kadang-kadang kan. Tapi sembahyang subuh berjemaah di surau atau di masjid ini besar fadilatnya. Di rumah boleh, tapi kenapa ada tuntutan di masjid atau surau? Kerana ada kelebihannya, ya. Yang yang kita tidak tahu kelebihannya itu macam mana. Tapi sebut itulah kelebihan. Kelebihan yang ada di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu redha dan yakin. Yang mana yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama, tuan-tuan. Dan yang kedua, yaitu Imam Asy-Syaukani menyebut, yakni mutmainnah ini adalah tenang dan juga yakin terhadap sebarang perintah Allah Ta'ala tanpa ada keraguan. Ini maknanya. Itu maknanya mutmainnah. Mana kalau perintah Allah suruh, buat, jangan ada keraguan. Allah Ta'ala suruh berbuat baik, buat. Allah Ta'ala suruh sedekah, buat. Allah Ta'ala suruh bina silaturahim, buat. Allah Ta'ala suruh memaafkan, buat. Ini maksudnya, kat situlah contohnya. Maknanya apa? Tenang itu mesti begitu. Pertama beriman, kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Masir menyebut, yaitu pertama beriman, kedua redha, dan yang ketiga adalah yakin. Itu yang pertama. Kata yang kedua, Syaukani sebut tenang itu adalah satu, mutmainnah itu adalah satu, dia tenang, kedua dia beriman, dan yang ketiga dia yakin tanpa ada sebarang keraguan. Maknanya lebih kurang samalah, tuan-tuan. Itu yang kedua. Maknanya pertama al-mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang. Okey, tuan-tuan. Yang ketiga iaitu an-nafsul lawamah, iaitu jiwa yang mencela. Ada beberapa kupasan yang boleh kita ambil. Pertamanya sekali, nafsul lawamah ni sebenarnya kita boleh maknakan dengan tiga keadaan. Nafsul lawamah ni kita boleh maknakan dengan tiga keadaan. Keadaan yang pertama,
nafsu lawamah ini begini, yaitu orang yang mengutuk dirinya ketika melakukan dosa dan maksiat. Katakanlah seseorang tu dia melakukan maksiat, katakanlah dia mencuri, lepas tu dia menyesal dan dia mengutuk dirinya. Itu bagi orang yang pertama. Namun yang kedua ada makna yang baik rupanya tuan-tuan. Nafsu lawamah ni begini, iaitu orang yang beriman yang senantiasa bermuhasabah dirinya daripada melakukan keburukan. Itu juga nafsu lawamah juga. Katakanlah dia dah baik dah, tapi dia akan duduk diam di surau atau di masjid atau di rumah ataupun di dalam kereta, dia duduk diam, kemudian dia menginsafi. Dia tengok, apa hari ini aku buat dosa ya? Aku pernah menyakitkan hati orang tak hari ini? Ataupun aku pernah mengumpat tak hari ini? Begitu. Oh, hari ini aku tak ada mengumpat orang, aku tak pernah menyakitkan hati orang, tapi aku hari ini mungkin kurang bersyukur, banyak lara. Ini contoh ya. Itu pun nafsul lawamah juga itu tuan-tuan ya. Iaitu nafsul lawamah ini adalah orang yang senantiasa bermuhasabah diri daripada melakukan perkara-perkara dosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nafsu lawamah juga ini merujuk kepada orang yang akan merungut dirinya, iaitu orang yang akan suka merungut terhadap dirinya sendiri. Sekiranya dalam aspek kebaikan, dia akan berkata, kenapa aku tidak buat banyak gitulah contohlah. Katakanlah orang yang itu juga nafsu lawamah juga. Maksudnya yang ketiga, katakanlah contoh saya lah tuan-tuan. Contoh saya pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ni tiba-tiba cuma kita pagi itu lepas sembahyang subuh ngantuk tidur. Jadi sepanjang hari itu saya tidur, lepas sembahyang subuh tidur, bangun-bangun sembahyang Jumaat. Maknanya satu hari daripada pagi itu, daripada pukul 7 sampai pukul 12 tidur. Lama tidur tu. Kena aircon kan. Kan. Jadi bila tidur tak bangun-bangun. Jadi bila saya bangun, saya macam menyesal. Aduh mak, rugi betul hari ni akulah kan. Merungut-rungut, kenapalah aku tak berzikir tadi, kenapa tak sembahyang duha. Maksudnya kita macam menyesalilah. Orang yang menyesal itu pun disebut sebagai nafsul lawamah, iaitu orang yang suka mencela-cela diri dia kerana tidak melakukan perbuatan kebaikan. Ya. Maknanya dan seandainya dia melakukan satu dosa, dia akan menyesal diri dia. Dia macam seolah-olah orangnya bertaubat. Senang cerita, nafsu lawamah ni orang yang menyesali akan dosanya, dan juga orang yang terhilang bila melakukan dosa, itu pun dianggap sebagai nafsul lawamah. Ini dia. Jadi nafsu lawamah ni ulama menggariskan menjadi 3 makna rupanya. Satu, orang yang tuan-tuan, iaitu orang yang mengutuk dirinya ketika dia melakukan dosa besar. Dosa lah. Itu satu. Yang kedua, nafsu lawamah juga maknanya orang yang beriman, yang dia bermuhasabah diri. Itu pun nafsu lawamah. Dan yang ketiga, orang yang dia tertinggal daripada melakukan kebaikan. Itu pun, dan dia mengutuk dirinya kerana tertinggal melakukan kebaikan. Itu juga dipanggil nafsul lawamah. Lawamah di mana? Cela, lama. Dia kata lawamah, laimun, iaitu mencela-cela akan dirinya. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, nanti nafsu lawamah ni rupanya banyak makna. Kerana apa? Maknanya dia pun maknanya makna baik. Nafsu lawamah ni pun makna membawa maksud yang baik ya, membawa maksud yang baik. Maknanya membawa maksud yang tidak negatif, tapi membawa maksud yang pertama tadi, orang yang kalau dia melakukan dosa dia akan menyesal. Maknanya itu tanda orang beriman lah, betul tak? Yang kedua, orang yang beriman dia memuhasabah terhadap dirinya. Itu pun orang yang beriman. Dan yang ketiga, kalau dia melakukan kebaikan ataupun dia tertinggal daripada melakukan kebaikan, dia akan merungut-rungut, kenapa aku tertinggal ni, kenapa lepas subuh di Jumaat ni aku tak baca surah Kahfi. Gitulah. Dia kata hari Jumaat ni aku patut baca surah Kahfi, tapi dia tidur tak baca surah Kahfi. Ataupun dia tertinggal sembahyang subuh berjemaah,
bangun-bangun 6.30. Dia dah biasa sembahyang jemaah, bila satu hari tinggal tu lain. Dia tak sama dengan orang yang tak pernah sembahyang. Orang yang tak pernah sembahyang, dia sekali sembahyang subuh dia sebangga. Tapi orang yang dia biasa sembahyang dah sembahyang biasa sendiri di rumah, satu hari dia sembahyang subuh berjemaah, dia bangga. Tapi kalau orang yang dah biasa sembahyang berjemaah, satu hari tak sembahyang berjemaah, dia akan merungut-rungut. Aduh mak, salah. Bini buat air pun, yang bang minum bang, tak nak kan. Kata rumah dia, kenapa abang marah kat kopi tu? Kopi tu apa salah? Yang salah kan abang lambat sembahyang subuh. Kopi tu diminum lah. Ya tak juga diminum lah kopinya. Jadi maknanya kat sini itulah nama jiwa yang lawamah. Ya, ibu-ibu bapa yang saya mulakan, maknanya pun baiklah sebenarnya. Ini yang ketiga, iaitu nafsul amarah. Ni nafsul amarah ni yang buruk lah, amarah bisu. Nafsul amarah ni disebut sebagai nafsu yang membawa kepada keburukan, kemarahan. Amarah ni kemarahan lah. Marah ni tuan-tuan, M-A-R-A-H ni ada perkataan amarah. Amarah ni lah marah. Tapi marah dikhususkan dengan perkataan ghadaba, marah. Ghadban. Tapi amarah tu sebenarnya mana marah juga. Jadi marah dalam perkataan Melayu ni dia perkataan marah, amarah, ya. Jadi nafsul amarah itu amarah. Jadi surah Yusuf ayat 53 menyebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bis-su'. Aku tidak dapat melepaskan diriku, sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh untuk melakukan kejahatan, iaitu tuntunan nafsu yang membawa kepada keburukan. Itu nafsul amarah. Apa saja, ya, apa saja nafsu yang membawa kepada keburukan itu disebut sebagai nafsul amarah. Apa maksudnya tuan-tuan, ibu-ibu, apa yang saya mulakan? Rupanya dalam diri kita ni memang ada sendiri satu elemen yang memang membawa kepada keburukan. Walaupun syaitan mungkin tak campur tangan, iblis mungkin tak campur tangan, ataupun mungkin makhluk-makhluk halus tak campur tangan, tapi dalam elemen diri kita ni memang ada sendiri sifat-sifat sedemikian. Buktinya apa? Zaman Qabil dan Habil. Tuan-tuan bayangkan, ibu-ibu, Qabil itu dia sanggup bunuh Habil. Padahal Nabi Adam AS tu bukan dia tak nampak syaitan tu. Nabi Adam ni dia nabi, dia boleh nampak syaitan, dia boleh kenal iblis ni, dia boleh tahu, ya. Jadi Qabil dan Habil ni dia asalnya memang tumbuh dalam keadaan anak yang baik, ya, memang dia baik. Dia start gaduh ni adalah yang paling besar adalah apabila Allah Ta'ala perintahkan mereka berkahwin dengan silang. Pasangan Qabil kahwin dengan Habil, pasangan Habil kahwin dengan Qabil. Pasangan Habil ni tak cantik, pasangan Qabil ni cantik. Jadi kat situ start dia. Dia rasa cemburu. Rasa cemburu. Masa cemburu tak benci. Tapi sebelum tu mereka ni baik, walaupun mereka ni gaduh-gaduh sikit-sikit biasalah. Tapi mereka ni adik-beradik. Ya, adik-beradik yang kerenah diorang ni memang kerenah dalam keluarga lah. Tapi mereka taklah sampai peringkat bermusuhan yang melampau. Tapi start pergaduhan melampau ini ketika mana Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka berkahwin. Itu start tu, daripada itulah mereka mula besar-besaran. Cuma sebelum tu ialah masing-masing Allah Ta'ala perintahkan masing-masing mempersembahkan hasil kerjaya mereka, ya. Qabil memberikan kambing yang kurus, sayuran-sayuran yang tidak subur, manakala Habil memberikan kibas yang gemuk, dan kibas yang gemuk itu telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kasih sayangnya. Dan dalam riwayat menyebut kibas yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim itulah kibas yang sebenarnya kibas yang dimiliki oleh Habil. Tu dalam ceritalah kibas yang diangkat tu rupanya dia tidak
tapi diturunkan balik di zaman Nabi Ibrahim untuk menyembelih leher Nabi Ismail. Ini cerita dia begitulah. Tapi nak ceritakan kat sini tuan-tuan, Habil dan Kabil ni sebenarnya dia adik-beradik yang begitulah, tapi mereka ada sifat dengki. Sifat dengki. Adik-beradik macam kita jugalah, anak beranak, anak kadang-kadang lah, saling dengki-mendengki. Tapi sebab ada mak bapak, jadi mereka tak berani nak lebih-lebih, kan. Tapi bila mak bapak mungkin dah meninggal lah, mulalah nampak nanti sifat berantakan tu jauh. Mula ada sifat iri hati, sifat tak suka tu, tak suka ni. Tapi sekarang kerana mak ayah mungkin masih hidup, mungkin mereka kerana hormat mak ayah, mereka sama-sama balik ke rumah mak ayah, jadi mereka buang sifat-sifat berat tu. Ini sifat manusia. Dan inilah yang berlaku kepada Habil dan Qabil. Pada mulanya mereka duduk satu rumah juga dengan Nabi Adam AS. Tapi kerana mereka ni dah mula membesar, dan Allah Ta'ala perintahkan mereka berkahwin, kat situlah mulanya ada ego. Mungkin masing-masing dah ada kehidupan sendiri sebelum kahwin dengan sebelum diperintahkan untuk berkahwin tu. Maka kat situlah hakikatnya dalam riwayat menyatakan ketika mana ketika mana Qabil itu dia membunuh Habil, tuan-tuan, dia bawa dia tak terima tu, dibawa lari tu perempuan pasangan itu. Mana dia melarikan diri, dan juga dia membina kehidupan dia sendiri. Mana dia membina kehidupan dia lari, dan dia membina lah, dan maknanya tak tahulah sama ada dia ni dia berkahwin dengan dia berkahwin atau tidak. Tapi dalam satu riwayat, anak Nabi Adam yang kedua, iaitu Nabi Sis, kan, Nabi Sis ni anak Nabi Adam. Nabi Sis ni juga antara dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berurusan dengan keturunan Kabil ni lah. Setelah Kabil membunuh Habil, dia larikan diri. Dia dibuat penempatan lain. Jadi dia kahwin dengan pasangan itu, dia dapat anak, dan juga akhirnya dia mungkin dia membiak, dan Nabi Sis ni kira lambat jugalah dia punya pembesarnya. Maka Nabi Sis telah mendapat perintah daripada Nabi Adam AS. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah diceritakan Nabi Sis ini dia berurusan, diperintahkan supaya mengurus supaya dia berurusan dengan keturunan Qabil, iaitu anak kepada Nabi Adam AS. Dalam riwayat sama ada dia membunuh atau tak membunuh itu tak tahulah. Tapi kat sini nak ceritakan tentang antara dakwah Nabi Sis AS adalah iaitu membawa keturunan daripada Qabil dan anak cucu cicitnya kepada jalan tauhid, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diceritakan, tuan-tuan. Jadi rupanya anak kepada Nabi Adam AS ini bukannya Qabil dan Habil saja, tapi juga merujuk kepada anak Nabi Adam yang bernama Nabi Sis. Lepas tu cuma Nabi Sis tidak termasuk daripada golongan Rasul, tapi Nabi Sis termasuk kepada golongan Nabi yang mendapat ajaran secara langsung daripada Nabi Adam alaihissalam, ilmunya, dan dia juga telah menjaga Nabi Adam, yang mana Nabi Adam alaihissalam wafat di dalam kediamannya. Ini dia, tuan-tuan. Nak mengisahkan tentang Nabi Sis alaihissalam, iaitu dia adalah Nabi yang menjaga Nabi Adam alaihissalam, yang riwayat menyatakan dia adalah anak kepada Nabi Adam alaihissalam.
Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Jadi nafsu ada tiga tadi kan. Iaitu yang pertama nafsul mutmainnah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga iaitu nafsul amarah, iaitu nafsu yang membawa kepada kejahatan, iaitu nafsu yang menuntun manusia kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi peristiwa manusia ini melakukan keburukan adalah dimulai dengan Qabil, dan juga peristiwa yang kedua iaitu urusan peperangan ataupun urusan menyebarkan risalah itu adalah bermula iaitu daripada zaman Nabi Sis alaihissalam, iaitu untuk menyampaikan dakwah kepada keturunan daripada anak cucu cicit Adam yang daripada keturunan Qabil, yang mana melarikan diri setelah dia membunuh Habil dan membawa pasangannya yang cantik. Tak tahulah sama ada dibawa sekali itu kembarnya Habil itu, kan? Tapi dalam sejarah dia larikan diri dan dia membawa larilah daripada anak-anak dia dengan pasangan yang cantik yang sepatutnya dikawinkan kepada Habil itu, dibawa lari, kemudian dia hidup dengan pasangannya dan dia beranak pinak dan dia membiak dengan jumlah yang ramai, dan akhirnya mereka kat situ, walaupun mereka ini hidup dalam keadaan yang damai, tapi mereka jauh daripada fitrah ataupun menyembah Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi Adam AS memberi pesan kepada Nabi Sis, iaitu supaya menyampaikan dakwah kepada Qabil dan juga keturunannya. Dalam riwayat juga menyebut tentang berlaku pertempuran di antara Nabi Sis dan juga angkatannya dengan keluarga Qabil ini. Ada juga berlaku pertempuran. Dalam riwayat menyatakan Qabil juga dibunuh dalam peperangan tersebut. Kerana apa? Kerana umur Nabi Adam pun panjang, dan umur Nabi Sis pun panjang, dan umur Qabil pun panjang. Umurnya panjang. Maknanya umurnya pun ribuan tahun. Mungkin 1000 lebih, 1014 tahun, 1500 tahun lah begitu umurnya. Mungkin umur mereka kalau umur 1000 tu mungkin baru nak sunat. Begitulah. Kalau dulu umur 1000 tahun tu baru nak sunat. Jadi kalau kita sekarang kalau 1000 tahun dah tak nampak rupa lagi lah, kan? Ni 1000 tahun tu maknanya nak sunat kalau dulu. Jadi umur anak-anak Qabil ni mungkin 1000 tahun lebih, 1000 tahun lebih. Hatta umur Nabi Nuh pun 950 tahun. Maknanya nak menggambarkan umur nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa umur 100 lebih. Maknanya umur kalau zaman Nabi Adam tu ribuan tahun, semua ribu, 1500, 1700, panjang-panjang umurnya orang, kan? Dan tubuh badan mereka pun besar. Jadi dalam riwayat menyatakan Nabi Sis diperintahkan oleh Allah SWT melalui Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam wafat, Nabi Adam pesan supaya berdakwah kepada kaum Qabil, anak cucu cicit kepada Qabil. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, saya kira cukuplah sampai sini. Mohon maaf tuan-tuan, ibu-ibu, batuk sikit lah, batuk, insyaAllah tak ada apa-apa lah, batuk gitu-gitu je lah, kan? Jadi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwas sami'un basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami kesihatan, keberkatan, kebaikan. Panjangkan umur kami dalam iman, panjangkan umur kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami untuk melakukan ibadah yang diperintahkan oleh-Mu ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang sakit, yang demam, yang kurang sihat, moga diberikan kesihatan dan kebaikan ya Allah. Jauhkan kami daripada keburukan, jauhkan kami kepada kemunafikan, jauhkan kami daripada lemah, jauhkan kami daripada lemah, khususnya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah.
berikan kami kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.